Baik, saudara, kita ke Sarawak bersama Bu Mawin dengan fokus perkembangan pembangunan kawasan pedalaman dizahirkan menerusi pelaksanaan projek bekalan air. Bu Mawin, teruskan. Baik, terima kasih Alif. Keprihatinan kerajaan negeri terhadap pembangunan kawasan pedalaman dizahirkan menerusi pelaksanaan projek bekalan air berimpak tinggi di kawasan Marudi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ia dilihat menerusi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar kawasan Marudi yang memberi manfaat kepada kira-kira 8,000 penduduk di 32 buah rumah panjang dan 2 buah kampung. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, pelaksanaan projek itu menerusi kerjasama erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, khususnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang menyelaras serta menyediakan bekalan air ke kawasan-kawasan pedalaman. Maka dengan adanya projek 38 juta yang diberi oleh kerajaan pusat, maka agensi kerajaan negeri iaitu JEBAP dapat melaksanakan bekalan air di sini, dan saya nampak bahawa masalah air tidaklah lagi akan terganggu di kawasan Marudi. Beliau berucap pada majlis pelancaran projek berkenaan di Rumah Ridap Sungai Pasir, Marudi. Skop projek ini merangkumi pembinaan stesen pam penggalap Poyut Nibong, tangki air berkapasiti penyimpanan air sebanyak 1.17 juta liter dan pembinaan tangki aras tinggi Tinting berkapasiti 2.76 juta liter. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Ketua Menteri turut mengadakan lawatan ke beberapa projek di undangan negeri Marudi. Tanah payak di sekitar Kampung Lebur dan Kampung Remun di Serian akan diubah menjadi jelapan padi untuk tingkatkan hasil keluaran. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas memberitahu ia dijangka dapat meningkatkan keluaran hasil semasa padi di kawasan itu. Dato' Amar Douglas merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menyatakan turut akan memperkenalkan kaedah pertanian moden kepada penduduk. Ini termasuk pengenalan mekanisasi, fertigasi, hidroponik untuk tanaman lain sebagai off-crop kepada padi selain baja dan benih padi baru dengan keluaran tuaian tinggi. Dalam pada itu, pihaknya turut memberi racun dan panduan untuk pengurusan penyakit perosak tanaman padi. Beliau berucap pada program Agriculture Community Outreach AgriCorp, anjuran Jabatan Pertanian Bahagian Serian dan Pertubuhan Peladang Kawasan Serian di Balai Raya Kampung Remun Serian. Turut berlangsung penyerahan surat tawaran program bantuan baja kelapa sawit, lada dan anak pokok durian musangking dan nanas kepada 644 wakil penerima. Dato' Amar Douglas merangkap Menteri Bertanggungjawab Unit Hal Ehwal Agama-agama lain, UNIFOR, turut melawat Holy Cross Chapel, Kampung Remun yang masih dalam pembinaan. Penyaluran dana-dana seni yang disediakan kerajaan perlu diperluaskan agar memberi faedah kepada bakat-bakat anak seni Sarawak yang aktif berkarya di platform media sosial. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Datuk Abdullah Saidul berkata, kemunculan bakat-bakat baru, terutama sekali di kawasan luar bandar di negeri ini, agak meningkat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang mana karya-karya mereka mendapat sambutan di laman internet. Jelas Datuk Abdullah lagi, seperti anak-anak seni yang lain, golongan ini juga memerlukan dana-dana berkenaan dalam usaha mengembangkan lagi bakat mereka ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan majlis penutupan sesi pertemuan organisasi bukan kerajaan NGO bersempena program Budi Kita Sarawak Ku Sayang 2021 di Kuching. Sehubungan itu, beliau berharap agensi-agensi terlibat termasuk Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara serta Majlis Seni Sarawak agar memperhebatkan lagi usaha seperti mengadakan dialog di peringkat akar umbi untuk mengetahui secara lebih meluas mengenai bakat-bakat yang terdapat di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Abdullah juga menyeru kelab-kelab seni di Sarawak untuk lebih peka terhadap peraturan yang ditetapkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS bagi memastikan mereka layak mendapat geran daripada kerajaan.
Menurut beliau, kerajaan negeri dan persekutuan menyediakan banyak geran tahunan melibatkan kesenian dan kebudayaan bagi membangunkan kelab-kelab terbabit, namun penggunaannya agak minimal kerana ramai ahli yang kurang peka terhadap peraturan ROS. Ini termasuk pelbagai dana daripada Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak tahun ini yang bernilai RM31 juta. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan barangan keperluan pematuhan SOP bagi pengoperasian semula NGO tempatan. Pihak polis memberi amaran kepada netizen supaya tidak menyebarkan maklumat palsu sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 akan datang. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, ini kerana penyebaran maklumat tidak sahih boleh memberi implikasi yang buruk. Jelas Datuk Manca Atta, ia ditambah lagi dengan fasa pandemik COVID-19, prosedur operasi standard SOP PRU Dun Sarawak ke-12 bukan satu perkara gurauan. Jangan gerah cari apa yang buat masa ini. Walau memang saya pun melihat ada viral mengatakan itu sebagai tanda yang tanya masyarakat di luar sana tanya betul ke tidak. Saya kata itu cerita betul. Belum keluar lagi sebenarnya. Datuk Manca ditemui pemberita selepas temu bual khas di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Beliau diminta mengulas berkenaan SOP PRU Dun Sarawak yang masih belum dikeluarkan namun ditularkan di media sosial sejak beberapa hari lepas. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan Polis Sarawak akan meminta bantuan keanggotaan dari Semenanjung dan Sabah bagi membantu proses PRU Dun Sarawak. Ini bagi meliputi sektor keselamatan domestik di seluruh negeri sepanjang PRU Dun Sarawak berlangsung nanti. Kira-kira 150 penduduk dari 20 pintu bilik di Tembawai Kapuk Awek di Seratuk hilang tempat berteduh setelah rumah panjang mereka musnah dalam kebakaran lewat pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 11.25 pagi. Sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratuk diarah ke lokasi kejadian dan mendapati rumah panjang 2 tingkat jenis paruh kekal itu telah musnah sepenuhnya. Pihak bomba telah berjaya mengawal kebakaran pada jam 11.47 pagi dan tiada kecederaan dilaporkan. Sementara itu, Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli yang juga Ahli Parlimen Seratuk, Dato' Ali Biju telah meluluskan bantuan kecemasan sebanyak RM400,000 kepada penduduk terlibat sebaik mendengar berita tersebut. Daripada jumlah itu, RM5,000 telah disalurkan secara tunai untuk setiap pintu bilik atau setiap keluarga sebagai bantuan awal kecemasan. Setiap keluarga juga akan mendapat RM10,000 bagi membeli bahan binaan rumah, manakala RM100,000 akan diguna untuk meratakan tapak tanah bagi pembinaan rumah panjang yang baharu. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih Bu Mawin. Baik, 3 sekeluarga bersama seorang bayi berusia 18 hari hilang tempat tinggal selepas rumah mereka di kampung nombor 6 Kuching musnah dalam kebakaran pagi tadi. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 1 Kuching, Penguatkuasa Bomba 1 Yusri Basri, kebakaran berpunca dari sebuah bilik tingkat atas rumah tersebut sebelum merebak ke bahagian lain. Semua mangsa selamat, okey. Dan sekarang ni kita masih lagi membuat kerja-kerja pemadaman akhir lah. Berkongsi detik cemas, salah seorang mangsa Sufian Ibrahim berkata kejadian berlaku terlalu pantas menyebabkan dia tidak dapat menyelamatkan harta benda yang berada dalam rumah itu. Tadi tangkap pun dah. Cepat nak apa lagi bang? Aku tahu ketiga anak bini bersama. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.